Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi pada pagi ini, hari Sabtu, jam 9 pagi bersama dengan saya, Nasrul Hadi, Vice President Finance untuk Richworks International Sdn Bhd. Dan kita di pagi yang indah, weekend terakhir untuk 2019, yang mana saya rasa ini adalah hari ke-6 berturut-turut saya bersiaran secara langsung. Memberikan tepukan kepada anda sebab hari ni anda join, dan saya akan betul-betul harap anda bersemangat untuk teruskan apa yang anda dah belajar, especially di program EFP. So sebelum saya pergi lebih jauh, saya mohon anda untuk appear di ruangan komen untuk anda bagi tahu, hai Cik Zurin, hai selamat pagi, terima kasih. So saya nak bantu, saya nak minta Cik Zurin, Puan Ummu Husin, tahniah. Benda pertama saya nak anda bantu adalah saya nak anda bantu saya bagi tahu adakah suara saya jelas, adakah visual saya jelas. Kalau okey, cakap jelas. Terima kasih Puan Noni Ayub. Ni semua orang-orang mereka-mereka yang setia untuk menonton secara langsung live setiap pagi. So first of all nak bagi tahu apa? Bangun. So ini adalah sesi bangun yang mana kali ke-6 kita run secara berturut-turut. So kalau esok 7 hari insyaAllah, so naik sikit lah saya punya level. Tak ada, yang sebenarnya naik level adalah anda tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Cik Sufis Mobile. So apa saya nak anda bantu juga tuan-tuan dan puan-puan, saya nak anda bantu saya untuk tekan love dengan like tu banyak-banyak. Saya nak tahu, saya nak respon anda, bagi tahu love like tu laju-laju, tekan. Saya perlukan anda punya sokongan moral ni. Sebab hari ni weekend, hari ni hari Sabtu. Takut ramai yang tengah lemau lagi, ramai yang tengah relax lagi. Okey je kalau nak relax, tapi dengarlah live dulu. So mungkin lepas ni dah tak boleh nak relax lah, panas. Sebab saya nak bagi terbakar sikit panas telinga tu hari ni. So apa saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada mereka yang belanja love, belanja like, belanja belanja lah semua benda. Jangan belanja kesedihan. Emoji sedih tu tolak tepi. Siapa saya nak tolong? Siapa saya nak tolong tuan-tuan dan puan-puan juga, saya nak minta anda tolong. Kita punya live viewer ni tak ramai lagi ni. Tolong seeding lagi. Tolong masukkan lagi orang. Tag. Kalau anda Titan, tag semua geng Titan anda. Kalau anda Spire, tag semua geng Spire anda. Kalau anda adalah bukan Spire, bukan Titan, belum lagi. Siapa saya nak anda tolong saya adalah, saya nak anda tolong saya supaya anda tag mereka yang, bagi mereka yang hadir EFP baru-baru ni, tag semua geng anda yang satu grup masa projek Tuan Azul tu. Mungkin ada yang dah jadi satu geng dah jadi satu clan. Tantah ada buat grup WhatsApp orang kata. Terima kasih Puan Diana, apa khabar Puan Diana? Apa khabar Cik Mama Shu, adik baby? Terima kasih Cik Selbia. Tengah struggle untuk capai sales target dalam tempoh 4 hari saja lagi. Yes. Itu sebabnya saya bagi tahu ini adalah weekend yang sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan, sebab ini weekend terakhir untuk 2019. Terima kasih Cik Mama Shu, adik baby. Wow, Elite X. Oh lupa saya nak cakap, you all kan sekarang ada satu lagi kategori Elite X. So kita ada Titan, kita ada Spire dan kita ada Elite X. Tahniah kepada Elite X bagi mereka yang apply Elite X. Bagi mereka yang tak tahu apa tu Elite X ni, ni mereka-mereka yang tak datang ke program baru-baru ni, Bina Bisnes Berjaya. So kita ada keluarkan satu package baru, produk baru, Elite X namanya. Okey, tak apa, nanti kita akan cerita waktu lain. Terima kasih Cik Roslan Lan. Sedap nama dia ni, senang nak sebut. Okey. Bagus Cik Sufis Mobile, dah capai target pun still kena buang rasa puas hati. Terus upgrade target. Yes. Itu yang terbaik tuan-tuan dan puan-puan. So minta tolong anda tag semua kawan-kawan anda. Cik Diana tolong tag Muhammad Ming, Tuan Muhammad Ming. Dia tu suka tag orang, so saya perlukan dia untuk bantu saya tag semua orang. Anda semua pun boleh tag geng-geng Spire, geng-geng Titan, geng-geng Elite X. Geng Elite X ni dia belum kenal lagi. Siapa geng Elite X? Say I. Okey, terima kasih Puan Diana. Tia tidur lagi, penat pasang kabinet. Ni adalah ni. Adalah dia borak 2 orang je. Puan Noni dengan Puan Diana ni borak 2 orang. Ni geng Spire ni dia orang suka borak-borak sebab dia orang ramai. So dia macam-macam geng ada dalam ni. Terima kasih Puan Diana dah tag Tuan Muhammad Ming. Saya perlukan bantuan dia. Dia tu raja tag saya lah kalau live. Okey. So, dah berapa hari EFP? Kalau kita cerita pasal EFP ni, saya siapa lagi tak boleh move on dengan EFP? Siapa tak boleh move on dengan EFP? Tulis situ.
Angkat tangan, say I. Siapa yang masih belum move on? Siapa yang rasa macam EFP rasa macam baru semalam je EFP. Rasa macam alamak bestnya EFP sampai hari ni tak boleh lupa. Apa? Bangun. Cakap orang sebelah, bangun. Cakap orang sebelah, bangun. Itu perkataan dia. Ada orang kata sampai termimpi-mimpi saya sebut bangun tu. Ganas betul tu. So ramai yang sebenarnya tak boleh nak move on lagi. Kalau nak cakap pasal move on ni, saya pun rasa tak boleh move on. Sebab susah gila lah nak move on pasal EFP ni. Sebab EFP kali ni dia punya aura lain macam sikit. Sekejap. Ni yang masalah kalau tengah live nak bersin ni, aduh. Itulah benda paling susah. Siapa yang selalu live bila nak bersin ni payah gila. So ada orang kata bersin je, tapi saya rasa macam kurang hadap lah kalau bersin. Tapi cuba tak tahan lah. Okay, memang tak boleh move on. Saya rasa EFP kali ni dia punya aura tu lain macam. Sebab saya rasa bukan pasal saya 100%. Ada sikit lah pasal saya. Sikit lah. Okay. Tapi most of it actually is because of you guys. Because of komitmen anda, because of semangat anda, because of positifnya anda, dan because of anda punya learning point tu. Anda memang suka share learning point, anda share achievement. Achievement tu saya rasa yang paling gempak. So macam contoh kita ada macam achievement saya rasa yang paling gempak adalah macam achievement Tuan Syafiq. Tuan Syafiq Haji Latif. Sebab boleh ingat dah nama dia. Tak tengok dia ni. Dia tak tahu dia tengok lagi ke tak ni. Dia kata dia pergi Terengganu. Dia tak boleh move on sebab dia siapa tahu kisah Tuan Syafiq yang dia pergi jumpa LHDN tu. Saya rasa itu antara post paling popular sekali dekat DEFP punya group sekarang ni, support group ni. Dia pergi LHDN, alhamdulillah dia dapat diskaun. Sebab something lah. Saya rasa apa benda betul yang kami buat. Saya nak share sikit. Siapa nak tahu say I? Okay, saya nak share kenapa jadi benda best. Yang ini ada kena mengena dengan apa yang anda belajar di kelas melibatkan marketing, MMM especially. Okay, bila kita cerita kenapa impact EFP ni bagus, saya ambil sedikit lah apa benda betul yang saya rasa kami di Recruit buat dan anda semua buat adalah bila kita ada support group EFP ni, kita dah ada kolam. Kita dah ada satu group yang khas untuk mereka yang pernah ada EFP saja. So benda betul yang kami buat adalah dari awal kami masukkan anda dalam group ni. Meaning masa hari anda daftar, anda terus masuk group EFP. Dan setiap kali sesi kami minta anda sharing learning point. Kami ada buat aktiviti live di dalam group. So anda dah macam terbiasa. Sebenarnya kami dah, saya nak cakap kami dah programming anda untuk apa-apa benda best jadi melibatkan EFP, share kat dalam ni. Siapa perasan benda tu tanpa sedar? Siapa perasan? Angkat tangan, say I. Siapa perasan tu? Ataupun cakap, saya sedar. Dah bangun lah, saya dah bangun dah pun. Perasan tak? Kami try untuk didik anda secara tidak sedar. Yang anda, kalau ada saja learning point anda belajar daripada live, anda share. Kalau ada saja achievement yang anda buat, benda best, anda macam, tiba-tiba benda best. Pasal duit, pasal costing, pasal HR, pergi SSM, pergi Perkeso, pergi LHDN, terus share. Macam tak sedar. Macam dia macam ni you capai something yang sangat special. Selama ni you buat something macam contoh benda tu walaupun pada you nampak besar, tapi you rasa macam kalau saya share dekat saya punya page biasa, macam orang kata saya poyo. Kalau saya share dekat saya punya share dengan kawan-kawan dalam WhatsApp, orang rasa kata saya riak, saya belagak. Pada you benda tu besar. Macam contoh saya perasan ada satu sharing yang dia kata dapat sales buat 4,000 lebih. Mungkin pada orang lain dia rasa macam Elan, kau buat 4,000 lebih je, aku buat 400,000 kot. Aku tak cakap pun dengan orang. Tapi bila anda share dekat dalam EFP tu, saya tak ingat nama dia, nanti saya cuba try ingatkan balik. Dia share dekat situ, ramai gila orang cakap, wow, padu best ni. Sebab mungkin pada anda benda tu besar, tapi sebenarnya pada kami pun benda tu besar juga. Sebab it's a baby step untuk anda capai lebih banyak. Kalau you tak boleh capai 4,000, macam mana you nak capai 400,000? Macam mana nak capai 4 juta? So sekecil-kecil yang pada orang kata 4,000, mungkin 400 pun, it's actually an achievement. Dan saya suka. Yes, terima kasih Puan Nik. Dia cakap sharing dalam circle ni rasa selamat. Yes, it's actually a safe environment untuk you share apa saja. Pencapaian you, pasal you. Ada yang kata, ada Tuan Naim, dia salah seorang Spire, saya ingat. Dia share dia dah start interview untuk Kerani. Baru semalam saya share pasal Kerani, habis tu dia terus post pasal Kerani. Tak tahu Tuan Naim ni ada ke tak, Spire. Sebab it's actually a big achievement.
Mungkin kalau you share benda tu dekat page biasa, orang luar cakap, lah apa hal kau ni share apa? Apa hal kau nak hire kerani? Siapa ajar kau hire kerani? Hire lah HR manager. Hire lah CEO. Hire lah CEO terus. Apa? Hire lah GM. Apa hire kerani? Engkau lah buat kerja semua benda. Orang takkan faham, betul? Cakap orang sebelah, betul ke tak betul ni? Bangun. Ramai lagi tak bangun ni. Tolong kejutkan lagi ramai orang ni. Faham tak? Ada orang rasa macam, apa share benda ni dekat wall dia rasa macam, dia rasa tak secure. Tu, tengok tu. Baru interview 2 staff, nangis biar bila minta share berkaitan Big Y. Yes. That's why saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya betul-betul harap anda teruskan share apa saja achievement anda yang berkaitan dengan apa yang anda belajar di EFP. Actually, kalau contoh anda belajar berkaitan dengan marketing pun share je dekat dalam ni. Kalau apa-apa melibat, actually macam ni lah, senang cerita lah. Apa saja achievement anda tentang bisnes, share saja dalam grup ni. Sebab saya perasan yang best tentang circle ni kali ni, yang benda betul yang saya rasa kami buat adalah kami menggalakkan anda semua mendoakan semua orang. Macam satu contoh lah, saya terpaksa sebut nama ni juga. Macam contoh Puan Nur Zamzam. Ada sesi panas antara saya dengan dia masa EFP hari baru-baru ni. Saya cakap direct je. Of course dia sebenarnya, kita jauh, so kita accountant, so kita masing-masing sangat orang kata sangat strict. Dan dia ada pendapat dia dan saya ada pendapat saya. Dan alhamdulillah baru-baru ni masa program BBB, kami duduk bersama dan kami dah settle lah. In a way saya memang dari awal tak ada isu. Saya cuma nak bagi tahu dengan dia kena ada office je. Tapi baru-baru ni dia share, dia dah jumpa saya dan esoknya pula dia pergi jumpa klien dia. Klien dia tanya office kat mana. So dia dah start dah faham memang kena ada office. Saya nak bagi tahu, saya tidak menidakkan keupayaan dia untuk buat account. Saya tidak pernah menidakkan dan saya yakin pengalaman dia sangat luas. Saya yakin pengalaman dia sangat tinggi untuk dia settle kerja-kerja melibatkan perakaunan atau percukaian. Tak ada isu. Kalau anda nak pergi jumpa dia, it's up to you. It's your choice. Tapi saya sentiasa konsisten. Saya cakap dengan dia mesti ada office. Dan bukan hanya untuk dia seorang saja, tuan-tuan dan puan-puan, mesti untuk anda semua. That's why salah satu topik utama dalam buku EFP bab 1 tu, topik 1 tu kan, topik 1 tu kan ada pasal orang kata pasal virtual office. Pasal virtual office. Kan ada virtual office. So itu benda yang saya cakap kena ada office. Supaya anda punya credibility tu akan nampak lebih bagus. Terima kasih Puan Diana. Saya warung dah ada office sendiri. Macam tak percaya. Kena percaya Puan Diana. Ini yang benda betul yang Tuan Aizat buat. Titan Premier kita, King Shah Kway Teow, dia ada office. Dia bukan sekadar ada office, dia ada finance department, dia ada HR department, digital marketing, social media, dia ada. Dia ada office. So jangan cakap kalau you nak pergi international. So kita akan berbalik kepada topik hari ni. Siapa ready untuk topik hari ni? Say I. Siapa ready topik hari ni? Say I. Boss call tu. Ada boss call pula. Aduh hai. Tak, bukan boss call, something lah tu. Okay. Ni Tuan Syauki Atta tanya, saya pergi jumpa accountant, tanya soalan account. Pakai ilmu Tuan Nasur, dia tanya belajar account ke? Saya gelak dalam hati, padahal baru belajar semalam. Yes. It's actually benda yang sangat mudah. Saya tak ajar benda susah pun. Saya ajar benda yang basic je. Pada saya memanglah basic, tapi pada anda pun sebenarnya pada saya benda tu basic je. So it's actually very easy. Dia tak adalah macam tiba-tiba macam out of this world. So apa yang saya nak share dekat anda hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, permulaan anda untuk besarkan bisnes, alhamdulillah anda dah hadir EFP. Dan saya betul-betul mengharapkan anda faham yang sebenarnya nak pergi international, nak dapat besarkan anda punya kolam, nak besarkan anda punya income, anda memang kena ada mentaliti untuk pergi lebih besar daripada apa yang anda tengah buat sekarang. Dan salah satu caranya betul. Semalam saya cerita pasal kenapa kena ada kerani. So hari ni saya cerita kenapa kena ada office. Office kena dekat dengan kedai, dia tak kisah. Tapi the best, yes, office memang paling bagus dekat dengan rumah anda ataupun dekat dengan mana-mana tempat yang bagus. Kalau contoh anda ada kedai, kalau boleh office tu dekat atas ke, kat sebelah ke, dekat, senanglah nak tengok. Dan saya sentiasa percaya. Siapa nak tahu rahsianya macam mana doktor dengan Jerry buat benda ni? Macam mana doktor dengan Jerry, apa benda betul yang doktor dengan Jerry buat? Siapa nak tahu? Say I. Say I. Tulis tu, say I. Ya, saya nak tahu apa yang Dok dengan Jerry buat. Okay.
Apa yang Dok buat lah basically, Dr. Azizan buat, benda betul yang dia buat adalah lepas saja dulu office Recruit ada di Ampang. Kalau nak tahu kisah sejarah dia lah, bisnes dekat Ampang. Apa benda betul yang doktor buat adalah dia plan untuk pindah. Dia pindah ke Shah Alam. Dan bila dia pindah ke Shah Alam, dia pindahkan sekali rumah dia. Dia pindahkan sekali rumah dia. Maksudnya dia pilih office dekat satu tempat di Shah Alam, di Seksyen 13. Dan dia pilih tempat untuk tinggal di kawasan Shah Alam juga. Dia tidak pergi ke tempat lain. Faham ke tak faham? So apa benda yang betul dibuat adalah rumah dengan office memang kena dekat. Jangan jauh. Jangan jauh. Sebab apa kita tak nak macam saya. Saya siapa yang dengar cerita saya rasa saya adalah budak KL. Saya memang betul-betul budak KL. Saya memang, kalau jam saya macam saya cakap, saya memang besar di dalam jam. Saya pernah balik sekolah 4 jam tuan-tuan dan puan. 4 jam dalam jam Balik sekolah Saya balik 6 sekolah, masuk sekolah petang 6.45. KL kalau hujan, hari Jumaat, hujan, banjir, saya sampai rumah dekat pukul 10 tuan-tuan dan puan. Naik bas sekolah. Saya ingat lagi 9.40, 9.30 macam tu. Masa tu tak ada handphone, masa tu tak ada WhatsApp, masa tu tak ada SMS pun. Mak saya redha je lah sampai ke tak sampai anak aku ni. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan adalah, kalau you ada pejabat, kalau you ada kedai, pastikan you tempat tu tak jauh. Tempat tu tak menghalang you untuk membuang masa dalam pertengahan jalan. Sebab dia adalah, kalau you travel, dia sangat penat. So that's why just nak cut things short, kena ada office. Dan kalau boleh office tu biar dekat dengan rumah anda. Ataupun kalau anda ada kedai dengan office tu tempat lain, biar disebut dekat. Sebab travelling akan buang masa. Masa tu pada saya satu hal, tapi tenaga sekarang ni makin macam saya ni dah masuk 3 series, saya rasa macam cepat je penat sekarang tau. Tapi bila, that's why saya suka live ni. Sebab bila saya live ni, saya rasa energy saya naik lain macam sikit. So saya nak minta tolong anda semua bagi saya energy. Tolong tekan love, tekan like, tolong tag kawan-kawan mana yang tak masuk lagi. Tolong juga bangun cepat. Macam semua macam sorak ni, macam tak ada apa-apa ni semua diam je. Last tadi tengok Puan Noni je. Kau lain mana ni? Mana yang lain ni, ada lagi ke tak ni kau ni? Saya nak share pasal nak pergi international ni. Ke tak nak pergi international? Ke nak relax? Relax lah, buat local je lah. Saya okey je sekarang. Macam contoh main Malaysia dah lah, buat apa nak pergi jauh-jauh. Okay, ready ke tak ready nak share point ni? Tulis situ, ready. Ramai dah masuk. Kita tak capai 100 ni. Dah lama tak capai 100 ni. Agaknya masih tidur lagi ni. Masih lagi yang ramai tidur. Yelah penat kan. Minggu lepas pergi EFP. Sepanjang minggu ni asyik buat benda pasal EFP je, murung katanya. Ada pula yang pergi pergi BBB, penat, travel BBB. Okay. Tuan-tuan dan puan, seriously. Kalau kita nak pergi international, kalau kita nak pergi lagi jauh, dia kena ada mentality. First kena structured. Dan salah satu cara untuk structured, semalam saya dah cakap, kena ada kerani, betul? So bila you ada kerani you ni nak duduk kat mana? Kerani kena ada meja, kena ada kerusi. Jangan cakap kerani tu, tak apalah Tuan Nasrul, saya dekat rumah ada office. Dekat rumah ada office katanya. Dekat rumah ada office. Cuba sebut sendiri. Di rumah ada office. Apa dia punya bahasa dia tu? Macam tak kena Macam tak kena, betul? Di rumah ada office. Di rumah-rumah lah. Office lah, rumah-rumah lah. Dia macam ni tau konsep dia. Saya nak bagi you all faham Mungkin ada orang kata, Tuan Rasul, kita sekarang zaman moden. Kita sekarang internet kita zaman internet di mana-mana. Tak salah kita ada office kat rumah. Ya, saya faham. Tapi most of anda belum ada mentality international lagi. Most of you guys tak boleh nak urus masa, tak boleh nak urus manusia. Belum start untuk boleh manage banyak benda. Saya nak bagi tahu satu flow dia. Okey, ini yang berlaku di Richworks. Apa yang berlaku di Richworks adalah Tuan Haji Jerry sekarang dah tak ada office dekat office. Dia dah tak ada space di office. Office kami tak ada tempat duduk untuk dia. Tapi itu Tuan Haji Jerry selepas berapa tahun? Selepas hampir 10 tahun dia dengan Richworks, baru dia buat proses tu. Tapi masa mula-mula Tuan Haji Jerry masuk Richworks dengan mentality yang dia just nak kerja. Tapi ingat Tuan Haji Jerry kat sini, doktor dia dah tahu dia punya level international. Doktor masa tu, apa yang dia buat? Bila dia hire Tuan Haji Jerry, dia dah tak ada office dah dekat office. Office dia diambil alih oleh Tuan Haji Jerry. So doktor pergi international, Tuan Haji Jerry akan manage benda di office. Tapi dia akan
basically start dengan ada office dulu. So lama kelamaan dia dah pandai manage, then only baru dia tak ada office. Tapi kena ingat, business kami masih ada office. Office tu masih ada. Cuma in a sense, dia sebagai bos yang tak ada tempat dekat office, bukan office tu tak ada. So kena faham konsep ni. Sebab office masih lagi penting, sebab dia adalah satu tempat nak menunjukkan yang anda ni anda ni wujud, anda ni ada. Kalau ada apa-apa masalah, orang boleh datang cari anda. Boleh faham ke tak ni? Kita bukan minta masalah. Actually bukan pasal masalah lah. Saya tak nak fokus pada situasi. Saya cuma nak fokus kepada yang mana bila kita ada office, pelanggan tahu kat mana nak cari kita. Sebab at the end of the day sekarang ni, kepercayaan pelanggan yang paling penting. So kalau dia nak tahu anda ni wujud ke tak wujud ke, ada office. At least kalau ada apa-apa situasi, dia boleh datang cari anda. Dan bukan sekadar pelanggan saja yang penting, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa nak tahu? Say I. Kenapa office ni lagi penting? Okay. Bila anda dah nak besar, nak go international, anda perlukan OPM. Siapa ingat OPM? Siapa ingat OPM? OPM. Siapa ingat OPM? OPM. Siapa ingat OPM? Ada people's money. So nak minta duit orang, mestilah orang nak tahu awak ni dekat mana, awak ni bisnes kat mana, wujud ke tidak, awak ni scammer ke. So OPM iaitu bank atau apa-apa syarikat pembiayaan, dia nak datang nak buat visit. Dia nak tengok lah, anda kan hantar borang bagi tahu alamat dekat sini, staff ada berapa orang. So diorang datang nak visit, nak tengok betul ke tidak ada orang kerja kat sini, betul ke tidak proper ke tempat ni. Sebab dia nak bagi pinjam duit. So bila dia nak bagi pinjam duit, dia kena yakin anda boleh bayar balik. So salah satu benda paling mudah nak yakin anda boleh bayar balik, datang office lah. Tengok office. Okey betul, dia kata ada 10 staff. Elok je 10 staff. Nanti you all akan faham benda ni. Bila you start akan buat loan, bank dah nampak you dah pandai jaga cash flow, you hantar dokumen, bank statement semua cantik, bank akan datang, dia akan angkat gambar tau. Even macam you first time tak pernah buat loan, you nak buat loan, atau contoh you first time nak apply mesin terminal credit card tu pun, dia akan datang, tengok dia angkat gambar. Okay, dalam report dia, dia letak gambar tu. Dia akan tulis dalam report dia, yes, orang ni memang ada office. So bagi, luluskan loan ni, bagi terminal credit card ni. Terminal credit card ni penting, dia kena tahu ada pejabat. Sebab kalau misalnya terminal tu hilang, terminal tu tak tahu kat mana, ataupun nak ambil balik, at least dia tahu kat mana ada. So hari ni kalau nak go international, kalau nak acah-acah nak pergi international, tuan-tuan dan puan-puan, cakap dengan sebelah, acah-acah. Tulis situ, acah-acah. Acah-acah. Kalau nak acah-acah go international, kalau nak acah-acah nak go lagi jauh, start dengan ada office dulu. Semalam kita dah start dengan ada kerani, betul? So sekarang start dengan ada office. So kita nak betul-betul, yes, kadang-kadang bank akan minta gambar office. Bukan kadang-kadang, bank memang minta gambar office. So saya betul-betul harap anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, tolong hadam apa saya cakap hari weekend ni. Mesti dalam hati macam, Tuan Nasrul, apa ni Tuan Nasrul? Kenapa hari weekend, hari Sabtu ni Tuan Nasrul cerita pasal office? Hari ni kan hari cuti. Sebab saya nak bagi tahu anda, nak bagi anda hashtag mohon terasa. Saya nak anda mohon terasa apa tau? Aku hari ni weekend tak pergi office ke? Lepas tu terfikir, oh lupa, aku selama ni weekday pun tak pergi office. Ouch. Ouch, tikam di sini. Ouch. Ouch. Acah-acah, ada office ke tak? Memang tak pernah ada office. So apa salahnya kalau start ada office? Permulaan. So bangun. Tak nak jerit dah. Penat jerit nanti. So bangun. Sila bangun dengan mulakan. Bangun dengan bagi tahu yang basically tak salah pun ada office. Tak salah pun macam, okay, macam contoh buat mobile spa. Tuan rasa saya kena ada. At the end of the day, lama-lama nanti, yes you buat mobile spa, tapi you mesti ada satu center yang macam mobile spa ni kan, kalau sampai bila you nak buat seorang? Tu ada seorang tadi tulis mobile spa. Ni. Spa sendiri atau office? Of course lah you kena ada spa sendiri kalau you ada mobile spa. So spa sendiri tu dia macam ni lah. Dia tak sedirect saya cakap kena ada office. Saya nak you ada premis perniagaan yang sah. Sama ada depan tu you buat butik ke, buat spa ke, tapi ada satu space untuk you bekerja. Sebab you mesti ada space untuk bekerja. Saya sentiasa percaya benda tu. Pada saya dekat rumah adalah rumah.
Rumah adalah rumah. Tapi dia macam ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Bila Dr. Azizan atau Jerry cakap mereka tak ada office, jangan ambil bulat-bulat apa dia orang cakap. Yes, mereka tak ada office, tapi mereka ada team yang run di office. Awak kena faham beza tu Level Richwork, Alhamdulillah, bos-bos kami memang tak ada office di office. Tapi kami ada team kami, iaitu management level. Macam saya salah seorang, saya masih pergi office. Saya tak pergi office, saya memang masuk kerja macam biasa. Balik mesti kena macam biasa, masih kena pergi office. Sampai kadang-kadang family pun cakap, tak pergi office ke hari ni? Hari ni hari Sabtu. Mungkin saya pergi office sebab saya tertinggal barang semalam. Macam tak boleh nak move on lah. It's not like that. Tapi saya nak anda kena start ada mentality ni. Sebab ramai orang dia rasa macam tak payah ada office lah. Tapi dia kena ada premis lah. Sebab pada saya rumah is rumah. Rumah balik, rehat, tidur. Main-main dengan family. Bukan balik rumah nak kena buat kerja lagi. Cuba untuk elak. Kadang-kadang kena balik juga buat. Tapi kalau tak, try. Cuba cakap dengan sebelah. Try. Okay. So, nak sambung lagi ke tak ni? Macam-macam. Okay, boleh sambung lagi ke tak? Sikit lagi. Boleh? Okay. Bila saya cakap you dah start ada office, baru you boleh fikir macam mana nak go international. So in a sense, anda kena, tuan-tuan dan puan-puan, anda kena faham bila anda nak go international, anda kena ada something yang Cik Sinama, saya tinggal di office, saya nak untuk tempat tinggal. Saya masih tak percaya yang kena ada rumah dekat office lah. Pada saya tak lah. Pada saya jangan tinggal dekat office sebab nanti you tak boleh detach yourself. You kena detach yourself hari-hari. Balik tu macam kita detach sekejap, so that kita macam ada waktu untuk kita reflect apa jadi hari ni. Waktu untuk kita, sebab kalau kita dekat office, beribadat di office dengan beribadat di rumah adalah dua benda berbeza. Macam kita Muslim, bagi mereka yang Muslim, of course kita ada waktu yang kita perlukan kita rehat, dan perlu ada waktu untuk kita macam solat ke apa, kita nak reflect balik apa jadi sepanjang hari. So kalau contoh you punya macam premis you kat depan tapi rumah you kat belakang, dia macam tak reflect sangat lah pada saya. So that's my idea lah pada saya. So saya harap yes, kata Cik K Azli, dekat Cyberjaya sorry, minta maaf. Cyberjaya sewa studio murah. Betul, elektrik murah, internet murah dan laju. Yes, dekat Cyberjaya memang betul, internet sangat laju. Sangat-sangat laju. Saya setuju kata Tuan K Azli. Betul, Tuan K Azli. Yes, Tuan K Azli. Di Cyberjaya memang sangat ni. Kalau anda dekat kawasan mungkin Kajang, Putrajaya, Bangi, you boleh consider untuk ada office di Cyberjaya. Internet dia sangat padu. Memanglah sebab kat sana banyak server. So tu antara satu lokasi yang bagus sebenarnya. Terima kasih Tuan K Azli share, berikan tepukan kepada Tuan K Azli. Cakap terima kasih dekat dia sebab dia bagi tahu benda yang betul. So nak ada office, itu belum cerita office tu kena ada lokasi yang betul. Kena ada internet yang stabil. Sebab zaman sekarang buat internet cyber jauh. Saya minta maaf. Saya mohon maaf, ini bukan personal attack. Saya tak sengaja tersebut. So jangan macam-macam. Jangan menjadikan permulaan perdebatan pula. Tidak. Okey. Kat mana saya tadi? Aduh, kenapalah Tuan Syafiq ni cerita benda lain. Okey. So it's something for you to think about. Dan saya rasa tengok Puan Zaid dia cakap tempat berhantu. Yes, janganlah berhantu sangat. Dia alamat cantik tengok tu. Kata Tuan K Azli, Apex A Cyber Square macam Office International. Yes, saya setuju kata Tuan K Azli. Tuan K Azli sebut tu memang betul. Bila kita ada alamat yang nampak macam Cyberjaya, Putrajaya, Kuala Lumpur, bunyi dia nampak macam gah. Tapi jangan compare dengan Richwork. Jalan badminton, actually jalan badminton pun actually international juga. Sebab badminton kan international. Kalau Jerry pernah share satu cerita, saya share cerita sikit, siapa nak tahu? Say hi, siapa nak dengar cerita? Okay. Bila Jerry share, dia kata masa dia pergi UK, dia pernah pergi UK. Bila dia bagi business card dia, ada tulis kat situ jalan badminton. Macam orang masa dia tu cakap, badminton? You're from Malaysia? Lee Chong Wei? Nampak kat situ. So mungkin nama jalan badminton tu bagus lah. Sebab orang kenal serta nama Datuk Lee Chong Wei, kita punya legend untuk badminton. So orang kenal. So macam ini kisah benar saya bukan buat cerita tipu. Kau tak percaya pergi tanya Jerry. Masa dia pergi overseas dulu, start kami pergi international. Kami pergi conference di luar negara. Dia pergi Europe, dia pergi US. Orang tengok business card dia, orang tanya dia jalan badminton. So orang ingat apa?
kita ni apa, pas syarikat badminton ke? No, it's just that our address is there. Jadi tergelak juga, tapi itulah. So itulah kisah dia. Kisah dia adalah nama tempat pun memainkan peranan. So okey lah. So itulah dia. Kena ada office lah. Boleh? Okay? So seriously, good morning Miss or Mr. Wan Ni Huang. Doakan saya. Yes, saya doakan semua anda setiap hari. InsyaAllah saya doakan. Setiap kali solat, InsyaAllah saya doakan yang baik-baik untuk anda semua. Basically macam ni lah. So saya cakap betul, bila kita cerita pasal international, kena start ada kedai. So that senang untuk orang berhubung. Itu cara nak pergi international yang pertama. So apa saya nak buat sekarang, sebelum saya tutup sesi ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda. Saya betul-betul hargai anda. Weekend pun hampir-hampir 100 berikan tepukan kepada anda. So apa saya nak anda tolong saya adalah, esok saya akan live lagi. So kita genapkan 7 hari. 7 hari mencari cinta namanya. Bukan, 7 hari live. 8 pula. 7 hari live straight. Lepas EFP, esok kita sambung lagi, insyaAllah. Doakan ada kesempatan. Dan saya nak harap kita esok pada hari Ahad pun, kita punya live viewer ni boleh cecah 100. Tadi dah 90 lah, sikit lagi. So bagi anda semua yang baru tengok, baru macam masuk setengah atau dah masuk dari awal, tolong share. Tolong share kepada semua orang, tolong join esok. Sebab kita nak bagi tahu, buktikan yang kita ni adalah orang-orang hebat. Walaupun hari cuti, walaupun weekend, kita masih cuba untuk buat sesuatu, betulkan benda. Kita maintain momentum EFP ni. Boleh? Cakap orang sebelah, boleh. Cakap orang sebelah, boleh. Kalau setakat nak tengok live pun penat, saya yang bercakap ni. Ni makin lama matahari makin naik ni sebenarnya. Tadi tak ada kan, betul? So saya di belakangi oleh pokok kelapa. So seriously, kalau masa live pun masa live pula, kalau tengok live pun tak boleh, macam mana nak kaya? Cakap orang sebelah, macam mana nak kaya kalau malas? Saya bukan cakap anda malas lah. It's just that just tindakan sikit je. Sebab saya nak ketuk-ketuk anda ni. Saya tak nak anda lemau. Sebab grup ni dah cantik dah. Support grup ni dah cun dah. Baru tahu hari ni adalah Tuan Azman Insyad. Yes, kami dah live 6 hari berturut-turut dah. Orang bisnes tak ada cuti. Yes, orang bisnes kerja berapa hari, tuan-tuan dan puan-puan? Yang selalu, ini formula saya buat sendiri. Yang ni saya nak trademarkkan nanti. Hashtag bos kerja berapa hari? Bos kerja 8 hari. Hashtag bos kerja 8 hari. Tulis itu, bos kerja 8 hari. Hashtag bos kerja 8 hari. Apa ni accountant, kira hari pun tak tahu. Seminggu 7 hari je lah. Siapa kata seminggu 7 hari untuk bos? Bos memang kerja 7 hari. Mana datang satu lagi? Satu lagi dalam tidur pun bos mimpilah kerja. Itulah bos kerja 8 hari. Cakap dengan staff, bos, aku bos kerja 8 hari. Saya yakin ramai yang dah ingat punchline ni. Hashtag bos kerja 8 hari seminggu. Yes, terima kasih Tuan K. Azli. Tulislah hashtag kat situ. So saya harap anda semua committed. Sebab esok kita akan live lagi, yang mana saya rasa saya akan kongsi lagi terus. Dan sebelum saya undur live juga, saya nak mohon anda, tuan-tuan dan puan-puan, tolong teruskan share. Share learning point daripada live ni. Tolong share. Jangan share kat sini, share dekat dekat page support group tu. Share dekat situ. Nanti tim kami akan approve. Actually tim kami tu kadang-kadang yang kebanyakan yang approve adalah saya. Saya tengok, saya approve, betul saya terus like. Sekarang ni satu lagi, saya dah tak pakai saya punya personal page Nasrul Richworks, no more. Saya pakai saya punya official page Nasrul Hadi Syukran. Kalau post apa-apa tu, kebanyakannya atau most of it, actually hampir semualah memang saya yang post. Kalau komen memang saya yang komen. So saya masih lagi jaga awak semua. Masih lagi grip you all semua. So kalau tengok posting tu, just tolonglah like le, komen apa kat situ. Saya tanya, saya biasanya sekarang saya akan try, setiap pagi saya akan post something, saya live, lepas tu petang saya akan ingatkan balik. Saya ingatkan anda untuk check bank account. Lupa nak sebut, jangan lupa check balance account. Sekarang dah pukul 9 lebih. Kalau yang belum check, siapa dah check? Angkat tangan. Siapa dah check? Share I. Cakap say I. Dah check. Tulis dah check dah ni. So siapa yang dah check, alhamdulillah, good job. Suka ke duka, awak saja yang tahu. Siapa yang belum check, habis saja saya live ni, terus check. Okey, pasal nak tolong jawab soalan, nantikan. Ada something saya nak buat. Saya tahu terlalu banyak soalan-soalan ni dekat merata-merata tempat. Saya akan buat something. Saya akan buat satu posting dan awak tulis jawab soalan dekat situ. So soalan tu dekat satu tempat dia. Sekarang ni soalan semua kat banyak tempat. Yelah, banyak sangat korang share learning point.
Saya tak boleh jumpa dah soalan you. Saya nak jawab tapi tak jumpa. So saya nak, nanti saya post satu benda, korang tanya soalan kat satu tempat je lah. Basically macam ni lah. Nanti sekejap lagi saya ada benda nak buat sekejap. Saya settlekan kerja saya. Saya akan post satu counter pertanyaan. So nanti saya tulis siap-siap kat situ, counter pertanyaan. Sila tanya. So saya minta tolong nanti tulis soalan anda yang tak berjawab, yang banyak-banyak tu, tulis dekat counter pertanyaan tu. Nanti insyaAllah tim kami, termasuk saya, mainly saya lah sebenarnya yang jawab pun, saya akan check lah. Okay? Boleh? Dan try untuk jawab secepat mungkin. Kalau soalan tu macam best sangat, kita akan buat live untuk jawab soalan tu. Boleh-boleh? Okay. So last but not least, terima kasih kepada anda semua. Teruskan check balance account. Teruskan check benda yang patut. Jangan lupa share learning point. Dan last, saya nak bagi tahu, kita akan ada lagi EFP. Kita akan ada EFP pada 31 Januari sampai 2 Februari. Bagi mereka yang tak datang EFP Disember, mesti korang pelik kenapa grup ni tiba-tiba hidup pula. Kenapa grup ni tiba-tiba macam berapi, terbakar. Sebab kita tahu kita dah buat something betul. So kita nak buat cepat-cepat. Kat mana nak tengok counter tu, nanti kita post. Nanti kita ada buat satu posting. Saya buat. Bukan kita, saya buat. Saya buat posting tu, nanti korang tanyalah soalan dekat komen tu. Boleh? Okey. Saya nak bagi tahu kita akan ada EFP lagi. Tim tolong letak tarikh. Kita akan ada EFP lagi pada 31 Januari sampai 2 Februari. Seminggu selepas program Nak Ubah Hidup. Seminggu selepas program Nak Ubah Hidup, kita akan ada program EFP lagi. Just tulis kat situ nak EFP. Kalau nak bawa tim, kalau nak datang balik, kalau dah lama tak datang, baru nak datang. Sebab kita level international. Alhamdulillah, saya rasa saya dah level international. InsyaAllah, saya yakin je. Saya belasah je lah. Saya rasa saya international sebab saya suruh orang bayar cukai, saya suruh orang kira duit, saya suruh orang pergi international. So saya international. Sebab bos-bos saya international, saya pun ambil lah sedikit dia punya aura. So siapa nak pergi EFP, tulis situ nak EFP. Tim kita akan bantu. Dan of course, kita ada program Smart Cash Flow Management dengan Cost Analysis Mastery. Kita akan ada program tu pada selepas Millionaire Mastermind Group Coaching untuk MMM November. Kita ada program Cost Analysis dulu pada 19 Januari sampai, dan sambung balik esoknya untuk Cost Analysis. Tulis situ siapa nak EFP, siapa nak SEM, siapa nak Cash Flow, ataupun tulis di situ nak semua. Puan Dini bawa kerani. Terima kasih. Tulis itu nak EFP, nak apa, tulislah nak semua. Jangan tulis nak saya je. Saya tidak boleh diberi. Tak boleh dibeli. I'm not cheap. Tak adalah. Tulis itu nak semua, nanti tim kita akan bantu. Okey? So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Tolong saya pesan balik 2 pesanan, 3 pesanan. Siapa nak pergi program, tulis nak apa semua. Yang kedua, siapa nak apa tadi? Learning point. Share learning point. Kalau EFP boleh bawa kerani am tak? Kena bawa je semua kerani. Itu paling senang. Saya lagi suka deal dengan kerani. Kerani lagi buat kerja. Deal dengan manager, kadang manager tak buat kerja. Baik, hantar kerani. Hantar semua kerani. Kerani boleh buat kerja. Kerani yang buat kerja. Saya lah dekat Richwork kan, saya adalah kerani pertama Richwork. Saya buat kerja. Saya memang orang yang buat kerja. Sampai hari ni saya buat kerja. Ni sekarang tengah kerja lah ni. Bos kalau tengah tengok, I'm working. Tak adalah. Kerja je lah, saya ikhlas je nak tengok kawan kaya. Tak ada isu pun nak pujian ke apa. Adalah nanti gaji nanti bos saya naik kan. Siding kan tu. Okay, tak adalah, tak ada isu pun. Saya nak you all kaya, saya nak you all teruskan. Jangan berhenti. Share learning point. Dan kalau boleh, kita jumpa esok. Jangan lupa. Okay, take care tuan-tuan dan puan-puan. Hari Sabtu jangan lemau. Keep it up guys. And teruskan bersama dengan kami di Richworks. Take care. Assalamualaikum.